Hai Shu, hai Kiki. Tak lepak Clubhouse ke? Alamak, si. Syah, hai Captain Cimo. Aduh, malas aku. Alright. Aduh, kejap Set up dulu. Apa? Video aku okey ya? Okey sangat. Audio dia. Pahal aku jatuh. Kejap Set up dulu. Kita tunggu kau punya fan masuk dulu. Boleh. Nak pin. Hai Haikal, HLQ 11. Kila Kiki nama dia. lepak. Oh, Kiki lah. Kiki lepak IG malam ni. Nanti kita lepak Clubhouse. Alright. Sekejap Siapa ni? Selamat datang Nur Syafiqah. Hai, Assalamualaikum semua. Mustaqim. Hai, Mustaqim Sopi. Assalamualaikum. Mus. Hai. Apa hal aku kat bawah, patutnya aku kat atas. Tak tahu lah. Kan? Selamat datang Chan Raki. Chan Raki Sabah. Rakis, bah. Bah ni Sabah. Salam. Alright. Okay, Daniel. Silakan bro. Ready ya? Boleh lah, boleh. Okay. Alright. So, Assalamualaikum dan pagi kepada kita punya audience yang dah masuk dari tadi. Kita ada apa? Kiki, Rafi, Bakri. Selamat datang. Mus. Kita ada siapa lagi? Chan Raki. Kita ada siapa? Ma. Cha. Alright. So, seperti biasa, setiap Jumaat malam, saya host anda untuk rancangan Sembang Santai Dawn, di mana setiap Jumaat malam saya invite guest yang berbeza dengan tajuk berbeza. So minggu ni saya dapatkan untuk anda Captain Cimo, iaitu founder Cimo Chicken. So tanpa buang masa, kita biarlah Captain sendiri yang bagi pengenalan. Okay. So, first thing first, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada semua. So, Pagi. Orang cakap tak kenal maka tak sayang. So, saya kenalkan diri dulu. Nama saya Abdul Samad Rafi Nur bin Rudianto. Berumur 23 tahun. 24 minggu depan, insyaAllah. Oh, birthday. Dan base dekat Sandakan, dan saya merupakan founder dan CEO untuk Cimo Chicken Cheese dan Cimo Legacy Enterprise. Di mana perniagaan kami ni menjalankan perniagaan makanan berasaskan cheese. So kita ada chicken cheese, kita ada kentang cheese, kita ada Maggi with cheese, dan kita ada apa lagi kita ada keluarkan satu produk baru iaitu Popia Cheese, which is kita gelarkan dia sebagai Chips More. Yang ni packaging kecil lah. Ini packaging kecil dia, Chips More. Alright. Maksudnya boleh panggil Captain Cheese lah ni. Oh. Panggil Cap je, senang. Cap lah, alright. Okay, so untuk yang audience baru masuk, so selamat datang. So kita tajuk malam ni ialah buat sales 6 angka dari rumah dengan Captain Cimo. So korang kalau ada soalan, korang boleh tanya dekat komen ataupun tekan je dekat question icon dekat bawah tu. So nanti kita akan jawab. Alright, so Captain, adakah Cimo Chicken ni bisnes pertama ataupun sebenarnya sebelum ni ada buat bisnes lain? Kalau ikutkan Cimo Chicken ni kira bisnes kedua lah. Bisnes kedua
Tapi bisnes pertama based Aha. on my personal punya product. So sebelum ni kita ada buat juga just untuk gain pengalaman, untuk gain trust audience, which is sebelum ni saya buat perniagaan kesihatan dan kecantikan. Dan Alhamdulillah masa tu masa zaman orang cakap booming zaman offline marketing. So kita pernah lah juga terlibat dalam offline marketing, sistem pyramid, MLM. So kita pernah juga terlibat dan flow-nya sangat memberangsangkan. Adalah achievement-achievement yang kita buat, peningkatan-peningkatan yang kita dapat. Start daripada situ saya nampak macam ada satu lack of interest bila saya sudah buat perkara tu. Sebab ada satu masa yang kita rasa macam benda tu terlalu not suitable for me lah. Macam dia ada satu dengan leader. Bukan dengan company tapi dengan leader. So last 3 years ago atau 2 years ago saya decide untuk stop total dan saya buka saya punya perniagaan sendiri, which is ini pun saya buat sebab terpaksa. Dia ada niat pun memulakan bisnes Cimo Chicken ni pada permulaannya, tapi disebabkan keadaan mendesak dan wujudnya Cimo Chicken ni. That's all. Oh, so bisnes pertama tadi tu bisnes lain lah sebenarnya. Bisnes lain lah. Tapi sebab tak ngam dengan leader. Yes, macam itulah. Biasalah kan. Bila kepala bisnes ni nak ikut sendiri kan. Mau ikut kepala otak sendiri, mau ikut cara kita sendiri. Tapi along the way, proses demi proses saya jumpa, proses demi proses, pengalaman demi pengalaman saya dapat yang saya nampak yang bisnes ni dia terlalu luas. Dulu kita rasa macam kita tahu sudah, mau buat bisnes, buat sedikit-sedikit, sudah tahu sedikit, mau loncat untuk buat produk sendiri, production sendiri. Tapi sebenarnya terlalu banyak lagi yang kita perlu belajar untuk kita faham macam bisnes ni kau kena buat ni, kau kena buat ni, kau kena buat ni. Kau jangan terus main, ada idea, terus buat. No, sebab at one moment kita akan rasa macam benda tu stuck and stagnant disebabkan kita punya lack of knowledge. Macam tu lah. Betul. Sebenarnya bisnes ni banyak cabang sebenarnya. Banyak. Terlalu banyak. Kita ada marketing, ada sales, admin, finance. Betul? HR, accountant, HR, yes. production, management, Operation, logistik. logistik. Banyak pening kepala. Banyak. Okay. So macam tadi Cap kata Cimo Chicken ni tak plan kan. Dia macam terpaksa. So apa yang terpaksa tu? Macam mana tercetusnya Cimo Chicken? Asal tak buat bisnes lain? Sebelum saya buat Cimo Chicken, masa tu saya di KL, baru habis study dan saya praktikal. Saya praktikal dekat satu company consultant dalam business and marketing. So saya banyak gain knowledge lah, experience dekat situ. Sebab bila saya bekerja ni dalam bidang marketing, so kita jumpa dengan orang-orang hebat, kita jumpa dengan datuk-datuk, kita buat collaboration dengan government, kita buat collaboration dengan company-company giants, millionaires, billionaires. Jadi along the way saya nampak macam macam best pula buat bisnes ni. Sebab dulu cita-cita my ambition mau jadi pilot. That's why kenapa ada nama Cap tu. Sebenarnya itulah sebab kenapa ada nama Cap tu. Okay. Tapi parents dah izinkan. So bila parents dah izinkan, saya sambunglah dalam course business. And then macam mana Cimo Chicken boleh tercetus? Long story short, masa tu Ogos 2018, parents saya baru pulang daripada umrah. So balik daripada umrah tu, diorang diuji dan my parents, abah saya orang yang bekerja dalam bidang plantation dan dia ialah manager kilang kelapa sawit under Hapseng. Allah tersebut. Dan my mom pula ialah usahawan butik. Dia ada satu butik dia sandakan ni. So orang cakap family kami ni senang. Orang cakap kalau mau sesuatu boleh dapat. Mau beli benda ni boleh dapat. Jadi orang cakap benda tu ada. Kita mampu. Tapi pada Ogos 2018 tu, lepas dari my parents pulang daripada umrah, family kami diuji sangat-sangat yang orang bilang paling rendah, paling bawah. So apa yang terjadi? Abah diberhentikan kerja, Umi terpaksa tutup butik selepas
lost profit selama 3-4 bulan dan hampir bankrupt. So, dipendekkan cerita, kami ada masalah kewangan. So, gali. Semua tempat yang boleh digali untuk dapatkan duit, semua dicuba. Daripada sini, daripada sana, daripada sini. So, stres lah, benda tu stres. Bila kita tiada duit dalam tangan, bila kita tidak cukup kewangan dengan komitmen yang besar, sebab masa tu kami ada 3 biji kereta. Family kami termasuk dengan saya, kami ada 3 biji kereta, 2 biji rumah, lain credit card, expenses rumah, dapur, elektrik dengan air lagi semua, lebih kurang dalam 8-9K lah. Overall 8-9K komitmen setiap bulan. Jadi benda tu bila kau tiada profit, bila kau tiada sales ataupun bila kau tiada gaji, so benda tu akan jadi, macam orang bilang, bila kau ada duit satu gunung pun, satu bukit pun, sedikit-sedikit kita guna sedikit-sedikit, dia akan habis. So itu apa yang terjadi dengan family saya. So kita sebagai anak pertama ni, kita kena step up lah masa tu. Macam sejuk hero lah. So masa tu ada satu hari tu, waktu tu mau makan tengah hari dan saya masak. Sebab saya suka makan, saya suka masak. So saya masak, tapi kebetulan masa tu mau buat ayam goreng biasa. Tapi macam mau ada special sikit lah, mau buat lain daripada yang lain. So kita tambah cheese. So kita buat ayam cheese masa tu. And then my mom said yang sedap ni, boleh jual. So malam tu juga just try lah, orang bilang cuba-cuba nasib. Kita pun jual lah dengan kawan-kawan terdekat ni, macam Cik Mo ada jual ayam cheese ni, kamu mau cuba? Macam tu. So malam tu ada 4 orang yang beli, 4 orang kawan yang beli, dan 4-empatnya ambil 2 box. So ada 8 box lah terjual malam tu. 8 box dengan harga RM10. So bermodalkan RM80 yang orang bagi tu, itulah sebagai apa yang saya gunakan untuk pusing balik bisnes daripada permulaan tu sampailah ke hari ni. Berbekalkan ayam umi dalam Xbox, cheese umi dalam almari saya gunakan, dan jadilah Cimo Chicken waktu masa tu. So itulah permulaan macam mana wujudnya Cimo Chicken. Dulu tiada pun Cimonya, just chicken cheese. Tapi macam mana? Kita wujudkan satu brand lah. Jadilah Cimo. Mau sebut Raffi Cimo Chicken, Raffi Chicken Cheese dah sedap pula kan namanya. So kita gunakan nama Cimo. So maksudnya bisnes apa modal ni? Bisnes apa modal. Pakai mak punya. Tapi tu kalau nak cerita journey tu mesti jauh kan, dari RM80 tu nak sampai sekarang ni. Jauh. Sangat jauh. So, kalau 2018 maksudnya umur 20. Sangat muda Sangat muda. So masa tu pun mula-mula tu pun just try. Lepas tu esoknya yang 4 orang tu, 3 daripada 4 orang tu mau repeat order. So kita buat lagi. Lepas tu kawan support, post IG story, lepas tu buat review. So daripada situ dia berkembang. Satu box daripada 3 box naik pergi 8 box, 10, 12, 20, 25. Sampai satu masa macam kita rasa, benda ni boleh sebenarnya pergi benda ni. Boleh diteruskan benda ni. So that's why kita just go through dengan bisnes tu, just buat saja, just try. Kebetulan masa tu Ramadan. Jadi kita ada approach untuk buka bazar Ramadan. So kita joint venture lah dengan my auntie. My auntie dia buka bazar, tapi dia ambil half, kita orang ambil half, meja half. So kita pun buka, kita try, dan masa tu profit alhamdulillah. Masa bazar tu kita dapat touch RM47,375 masa bazar tu. So benda tu macam jadi batu loncatan lah. Macam kita semangat, kita sudahlah ada masalah kewangan masa tu. So bila benda tu jadi rezeki, macam datang tiba-tiba, kita approach, kita dapat, then macam something orang bilang rezeki depan mata lah approach. Itu banyak tu, 47K sehari 1,000 lebih. Yes, 1,000 lebih. So memang penatnya tak payah cakap lah. Memang penat. Yelah buka booth Tapi tahun ni ada bazar dekat sana? Tahun ni
daripada info kita dapat yang bazar sudah dibenarkan untuk buka bazar pada tahun ni. Macam tahun last year kita tak ada bazar Ramadan sebab COVID kan. So tahun ni kita ada bazar, but game kita pada tahun ni kita tidak fokus pada Ramadan, tapi bazar lah, tidak fokus pada bazar, tapi game changer kita untuk Ramadan dan juga Raya ni ialah kita main game sahur. Kita main game sahur, so kita lebih kepada Frozen untuk memudahkan orang masak sahur. I see. Semacam tu. Menarik. Rasanya tak ramai buat. So campaign tu pun kita akan run lah campaign tu. So campaign tu ada prepare sudah, insyaAllah saya akan bentang dengan tim. Saya belum bentang lagi sebenarnya. So just sharing sikit-sikit lah. Teaser. So ini kalau untuk apa sahur dekat clubhouse boleh ni. Boleh. Tu sesuai. Orang tidur. sampai tahu. Alright. Menarik. Tapi yang 4 orang awal tadi, yang kawan tu, so diorang dalam team ke tak masuk team? Yang mana? Yang awal tadi masa start tu juga kat kawan. Kawan tu masih support ke atau dah masuk agent? Dah. Sebab ceritanya macam mana kita Cimo Chicken ni boleh wujudkan sistem agent dropship pun berbeza sebenarnya. Dia bukannya macam kita buat approach terus buat sistem agent dropship. No, kita tak macam tu. Permulaannya lepas daripada bazar tu, lepas raya kita rest kejap 3-4 hari macam tu. So lepas tu kita buat lagi COD sebab kita hanya berniaga daripada rumah sahaja. So kita buat COD. So selepas daripada tu saya beranikan diri untuk buka satu booth, satu kios. So kita book satu kios, tapi masa tu saya ada idea untuk buka dengan pot ataupun tempat-tempat yang orang biasa lepak. Jadi saya cari tempat dekat Sandakan ni yang orang akan lepak lah. Memang tempat tu orang lepak lah. So adalah a few tempat yang saya approach kena reject. So kita tak ada nama masa tu, So orang reject. Sampailah ada satu tempat kita dapat di SS2 Sri Taman nama dia. SS2 Sri Taman. Tempat minum lah orang kata, tempat minum. Lepak-lepak minum minuman keras. So itulah booth pertama Cimo Chicken buka, dan daripada satu booth tu kita berkembang sampailah kita ada 9 booth dalam masa 7 bulan. So bila kita ada 9 booth dalam masa 7 bulan ni, itu ialah turning point saya untuk belajar lebih mendalam dalam bisnes. Bila kau ada 9 tempat, kau kena manage masa, kau kena manage team, kau kena manage production, logistik. So everything tu kita buat sendiri tau. Kata Datuk Wira macam jadi Rashid Rashidah. So semua benda kita buat. Saya lah orang yang COD, saya lah orang yang ambil ayam setiap subuh, saya lah orang yang tolong bersihkan, dan saya jugalah orang yang marinate. Saya jugalah orang yang hantarkan ke setiap booth Cimo Chicken, dan saya jugalah orang yang pantau ke setiap tempat untuk tengok macam mana flow sales hari ni. So benda tu sangat-sangat memenatkan. Jadi along the way saya nampak macam aku penat dia sangat-sangat penat. Saya bangun macam mana? Saya start bekerja pukul 6 dan saya balik rumah pukul 11. So terlalu lama saya buat benda tu dalam masa 3-4 bulan lah. Sampai satu hari saya kata benda ni tak boleh jadi. Saya kena buat sesuatu. Masa tu lah saya ambil turning point saya untuk pergi belajar, untuk cari mentor, untuk cari sifu, dan di situlah saya jumpa dengan saudara Daniel. Masa tu lah saya jumpa turning point dia, Dia jauh-jauh ni, masa tu memang dalam poket memang kata dalam poket orang kata memang cukup-cukup makan lah. Untuk PKL tu memang cukup-cukup makan lah. Just try, pergi and then belajar sikit, belajar. And then kita balik, kita start buat. Alhamdulillah ada peningkatan, ada growth. Satu kios tu boleh double the sales setiap kios. And then ada satu masa COVID datang. So bila COVID datang, kita tak boleh nak buka kios tau. Kita tak boleh nak buka booth, so kita tak ada sales. Tapi masalah dia, Cimo Chicken kena bayar dengan dekat sewa tu. Kita kena bayar sewa. Walaupun kita tak ada sales, walaupun tak buka, kita kena bayar. Walaupun half, dia kata half pun kena bayar.
And then masa tu saya macam benda ni tak boleh jadi ni, macam yang cekik darah ni, orang Sabah cakap cekik darah. Jadi macam tak boleh ni, tak boleh. Sampai satu hari saya argue dengan owner punya tempat tu, and then saya decide untuk tutup ke 9 kios. Kita buat balik COD daripada rumah, kita buat sendirilah. So hari pertama saya buat, hari kedua saya buat, hari ketiga saya nampak macam kenapa saya punya graph ni dia menurun tau. Customer saya menurun. So bila saya tengok balik, saya cakap dengan my parents, why not kalau kita cuba sistem agent dropship. Saya kata. Cuba sistem agent dropship, tapi kita bermula dengan dropship. So kita bermula dengan dropship, kita teruskan. Hari pertama saya buka sistem dropship, alhamdulillah kita berjaya dapatkan 120 dropship hari pertama. So daripada 120 dropship tu, kita berkembang sampailah untuk first batch kita ada 350 dropship hanya di Sandakan sahaja. So ada 350 dropship tu lah yang menambahkan lagi sales kita, menambahkan, dan lepas bulan 3 kita start, bulan 4 kita blast untuk dropship. Masa tu Ramadan. Ramadan yang kita kau-kau. Sebab apa benefit kita Ramadan? Sandakan ni terpecah pada 3 tau. Macam point A, point B, point C. So orang yang ada kat point A ni, dia tak boleh nak pergi ke point B, point C. Tak boleh sebab diorang tak ada surat. Kita ada. Kita boleh pergi ke A, B, C. Kita boleh round satu Sandakan sebab kita ada surat. Ya, untuk roadblock ni. So bila kita dapat, so benda jadi advantage dekat Cimo Chicken. So masa Ramadan lah kita berjaya hit 6 figures. Kita berjaya hit 6 figures masa bulan Ramadan tu. Masa tu kemuncak dia kita ada 580 lebih dropship. 86 kalau saya tak silap. 586 dropship. Masa tu memang kau-kau. Dropship kita ni, dia punya commission rendah je tau. Dia punya margin tu sangat-sangat rendah. Hanya 10% daripada produk tu. Tapi ramai, ada yang berjaya dapat 900, 1000, 1300, dan ada juga yang dapat hit 1500 pada bulan seterusnya. So benda tu macam amazing lah benda ni, macam boleh pergi jauh lah. So daripada situ saya teruskan dropship ni sampailah hari ni. So maksudnya baru lagi lah sistem dropship ni. Yes, sangat-sangat baru. Disebabkan COVID lah. Disebabkan COVID, ramai yang mengeluh kita tak boleh ni, tak boleh tu. Tapi kebetulan masa tu saya dah masuk Spire Dr. Azizan Osman. Jadi adalah ilmu-ilmu yang kita dapatkan dekat situ untuk kita macam mana untuk terus grow, untuk survive dalam COVID ni pada masa tu. Sebab orang dah start takut dah buang pekerja, buat itu, buat ini. Jadi kita tak nak juga terlibat dalam perkara macam tu. So turning point kita macam tu lah. Kita tukar switch kita punya cara. Kita pergi ke distribution channel. So itulah maksud dia, dalam krisis ada peluang. Dalam krisis ada peluang. Yes. Kalau tak ada COVID tak adalah dropship kan. Ini masih lagi buka kedai. Menarik. So tadi masa permulaan tu adalah menu tu macam main buat je kan dengan bahannya ada kat rumahan. So macam mana daripada yang kan tadi banyak ada banyak produk kan, produk lain tu banyak. So macam mana nak introkan menu baru tu macam mana daripada ayam cheese tu ke menu yang lain? Okay. Permulaan dia masa saya start buka kita ada 3 menu saja. Chicken cheese, chicken popcorn dan juga spicy Korean chicken. So ada 3 lah pada permulaan tu. Masa kat bazar tu satu. Lepas tu bila kita buka dekat SS2 Street Taman, the first kiosk kita buka, kita keluarkan chicken popcorn dengan spicy Korean chicken. So masa tu ada 3 menu. So kita gunakan teknik launching. So kita tengok apa benefit yang ada pada kita. Kita nampak yang benefit kita Cimo Chicken ni, kita ada database yang strong. Kita ada beribu database. So maksud dia saya hanya perlu launching buat teaser untuk launching produk ni dekat saya punya database dengan social media. Tu 2 platform lah yang saya buat.
just for teaser for database dengan saya punya social media. Kita buat, lepas tu bila satu produk launching dia grow, dia boom. Dia buat satu produk launching dia boom. So daripada situ kita just follow cara tu lah. Setiap kali launching kita buat benda tu. Setiap kali launching kita buat benda tu dan sampailah ke hari ni kita buat benda yang sama. Tapi kalau ikutkan cerita daripada permulaan tu, yang 4 orang yang beli permulaan tu, masa tu hanya ada dia tepung saja, tepung ayam goreng yang betul-betul ayam goreng yang kecil tu, ayam Kentucky kecil tu, cukup rasa dengan kunyit. 3 benda tu je kita pakai dulu. Tapi along the way kita improve. Sebab kita tengok market leader kita KFC tau. Kita nak kejar KFC ni, macam mana nak dia macam KFC. So kita pun buatlah SWOT analysis on kita punya market leader. Kita tengok and then kita tengok rasa dia macam mana, kita buat yang tu, kita buat yang ni, kita tengok weakness dia apa. Dan alhamdulillah sekarang ni Cimo Chicken kita ada 7 herbs lah yang kita gunakan untuk Cimo Chicken. Tu pun isu juga herbs tu, sebab kita kena terbangkan daripada Semenanjung, kita kena terbangkan daripada KL. Sebab Sabah tak jual benda tu. Sabah tak ada apa yang kita guna. Jadi costing tu tinggi. Jadi itu pun one of the issue jugalah. Sampailah saya jumpa dengan ada satu aneh, dia memang jual rempah punya orang. Lepas tu kita jumpa dia, rupanya dia ada selama ni. Tapi kita tak tahu kewujudan dia macam mana. Jadi bila ada, inilah kelebihan dia bila kita buat networking. Bergaul orang sana, bergaul dengan orang sini. So ada yang, kau cuba kau try pergi sana, cuba kau try pergi sini. Mesti ada. Dapatlah herba tu sebenarnya. Dia jual dekat kaki 5 je dia jual. Kenapa aku cakap? Macam tu. Betul. Networking bang. Alright. Okay, so sebagai founder kan, mana lagi? Dalam ada macam tadi dah recruit tadi dalam 500 lebih sekarang dropship. So sekarang dah ada agent lah kan, dah ada leader kan. Ya, kita baru build up leader lah sekarang. Alright. So mana lagi susah? recruit orang ataupun nak train orang? Recruit atau train recruit atau train? For me train lah. Sebab apa? Recruit ni for me lah. Sebab kita bila saya recruit, ini tips saya yang saya boleh share lah malam ni. Kalau saya recruit, saya more to benefit. Masa permulaan saya buka sistem dropship, kita tak ada testimoni tau nak yakinkan orang yang kau join lah team aku. Kita kau boleh buat macam ni banyak ni setiap bulan. Kita tak ada tau benda tu. So kita just orang cakap langgar insya-Allah, bilang orang Sabah kita langgar insya-Allah. So kita langgar je lah. Just berani cuba. Alhamdulillah hari pertama kita close 120 dropship. Free. Kita buat free. And then pada masa tu bila saya nampak recruitment tu ramai tapi tak berkualiti. So apa yang saya buat, saya nak orang yang ada komitmen. So bila batch kedua, bila batch ketiga, saya tak suruh masih free, tapi tricks yang saya buat, saya nak setiap orang ni membeli satu produk Cimo Chicken dan tangkap gambar. Maksud dia buat IG story ke macam tu. So dikira macam yuran jugalah, tak kisahlah apa-apa menu, yang penting dia ada komitmen dan dia willing. Bila orang tu membeli, maksud dia nak join team kita tu sungguh-sungguh. Maksud dia ada desire untuk dia buat sesuatu. Tapi bila dia tak buat, macam nantilah baru saya beli. Kena ke beli benda ni? Maksud dia kita faham lah, memang dalam 2-3 minggu kau akan kena kick lah. Macam tu. Tapi untuk training, kenapa saya kata saya lebih prefer masalah daripada training? Sebab for me lah, masalah pada saya nampak sebab sekarang ni saya banyak handle. Saya masih lagi banyak handle perkara macam editing, marketing, sales. So saya masih belum ada team yang saya boleh hire buat masa ni lah. Sebabkan ini tricks bila cerita tentang F&B, bisnes makanan. Ramai orang dia berani buka produk, tapi at satu moment bila kita dah maju, kita dah berkembang, kita nampak yang
kita punya sales tinggi tau. Kita punya sales tinggi. Tapi kita punya profit rendah. Benda tu yang saya adjust dulu. Maksud dia, kenapa macam mana nak dapatkan profit yang orang kata tinggi, sales tinggi. Jadi itu ialah isu bisnes F&B sebab ramai orang tak kira costing, tak kira macam ni, macam keuntungan setiap produk dan bajet. Ramai orang main beli. Contoh, sebab sebelum ni kan kita orang kata macam ni, ini keriakan diri saya jugalah sebenarnya. Bila kita bergambar dengan stok yang banyak, stok berkotak-kotak, jadi macam yang berlagak lah berkotak-kotak. Tapi duit dalam tangan habis tau. Sangat habis. Zero. So macam yang, bila aku buat macam ni, macam yang, kenapa benda ni macam ni? Saya punya cash flow saya tak nampak. Sangat rendah. So, saya perbetulkan tu dulu. And then, along the way saya nampak, jadi masa saya nak betulkan tu, team saya tak jaga. So daripada yang 500 lebih tu, dia berkurang disebabkan saya tak ada masa nak handle team. Walaupun sebenarnya benda tu saya boleh buat. Cuma, macam kita manusia, kita ada macam rasa macam limit. Kita ada limit kita. Macam yang penatnya, besok lah. Mentality tu. Besok lah. So besok kesudahan dia, tak ada buat. Tu je masalah tu. Esok. Tapi kalau ikutkan training team, dia tak adalah susah. Sangat. Boleh lah, depends pada. Sebab macam ni, kalau kita nak tengok balik flow dekat usahawan yang besar, saya boleh ambil contoh macam Mamasab. Mamasab dia ada sistem dropship, agent, stockist, leader. Tapi dia tak ada, master leader. Tapi dia master stockist. Tapi dia tak ada modal tau. So maksud dia kau kena start daripada dropship, kau dapat sekian, kau dapat jadi agent. Dekat agent kau buat sekian, kau dapat jadi stockist. Macam tu. So perjalanan flow tu dia ada. Tapi kita tak ada tau. Kita just main buat je. Jadi so saya nampak benda tu sebagai align. Sebab apa? Team saya yang padu-padu orang kata kau ni memang leader lah. Kau ni leader. Orang kata kau ni kaki kiri, kaki kanan lah Cimo Chicken. Tapi diorang tak nampak tau macam flow dia. Aku ni setahun ke depan aku nak ke mana? Aku nak buat apa? Takkanlah aku selama-lamanya nak ada income 10%, 15%. Aku pun nak juga 30%. Macam tu. So bila saya nampak benda tu, saya nampak macam okay, benda ni kena ubah. So saya banyak belajar lah. Saya banyak ambil masa kat situ untuk ubah perkara tu dulu sebelum saya train team. Itulah. Foundation dia. Saya kena betulkan foundation dia dulu so that bila perkara tu terjadi lagi, kita dah tahu nak bertindak arah mana, cara apa nak kena tegur, nak buat apa, macam tu. Yes, betul. Tapi lagi satu, kita bila nak train tu, kita nak train yang kita punya top producer tu supaya align dengan kita punya objektif juga kan. Betul. Okay. So kita ada soalan daripada audience. Nak jawab? Ada soalan ni. Okay. Mana soalan? Jawab terus. Boleh. Aku dah up soalan. Nampak tak? Okay, nampak. Okay. Daripada Dania. Dania Kamarudin. Hi Dania. How to start a business from beginning? For me. Bila kita buat bisnes pada permulaan dia, kita gain for knowledge first. Invest diri kita untuk ilmu dulu sebelum kita start sesuatu. Maksud dia, sama ada kita nak jadi agent ke, kita nak jadi dropship ke untuk sesuatu produk, kita belajar flow dulu. Kita belajar sistem, kita belajar production. Sebab bila kau just lompat jadi founder, sales satu masalah, marketing satu masalah, production satu masalah, logistik satu masalah, management satu masalah. Sebab bila kita berhubungan dengan manusia tau. Kita berhubungan dengan end user dan kita berhubungan dengan staff. So kita nak alignkan kita punya goals dengan staff tu, kau kena faham staff lah. Kau tak boleh nak macam yang suruh, kau buat ni, kau buat ni. Memang cepatlah orang berhenti macam tu kan. So apa yang kita kena buat, kita kena faham psikologi macam mana nak handle team. Macam mana nak handle kita punya
kita punya staff dengan kita punya macam mana nak handle dengan end user. Sebab kadang bila kita dapat komplain macam Cimo Chicken, kita daripada A to Z kita tahu, kita buat sendiri. Kita tak ada macam nak hire courier luar, tak ada. Orang luar hantar. Macam Semenanjung kita ada Lalamove, kita ada Foodpanda, GrabFood, macam tu semua kan. Tapi dekat Sandakan kita hanya ada GrabFood, Foodpanda, itu yang strong. Yang kecil-kecil ni kita tak nampak sangat. Jadi disebabkan tu kita hire kita punya runner sendiri. So daripada permulaan, kalau bersihkan ayam tu ada bulu ke ataupun tak bersih ke, lepas tu gorengan dia tak masak ke, lepas tu kalau courier kita COD lambat ke, so semua tu kena kat kita tau. So bila kita, kalau satu orang, dua orang kali kita boleh hadap lah. Tapi kalau dah masuk 10, dah masuk 20 orang macam tu komplain, tak ada duduk kau kat situ. So untuk permulaan lah, for me lah, how to start a business, untuk permulaan, kita kena belajar flow dulu. Kita kena belajar flow, kita kena faham dulu. Jangan just libatkan dunia dalam dunia bisnes ni tanpa just for sales. Kau hanya fikir sales, jangan. Bila kau fikir sales, kau sesuai jadi agent dulu untuk permulaan. Sebab bila kau jadi agent, kau hanya perlu fikir tentang sales sahaja. Sales. Kau tak perlu fikir production, kau tak perlu fikir pasal stock, supplier apa semua. Macam kita, sebelum ni kita ada launching Chips More. Kita sebenarnya masa Ramadan tahun lepas, kita dah launching Chips More ni sebenarnya. Tapi masalah dia, stok balang kita tak cukup. Supplier kita tak dapat nak hantar. Lepas tu dekat dekat Sabah, dekat Sandakan ni, kita hanya ada 3 supplier untuk bahan mentah. Macam tu lah. Maksud saya macam cheese apa semua, stok cheese lah maksud saya. Orang yang jual cheese. So ketiga-tiga supplier kita ni, kita ambil tahu, kita ambil tiga-tiga ni stok cheese, berkarung, habis. Bukan kita sahaja yang buat, sebab cheese. Bukan kita sahaja yang buat cheese kat situ, kat Sandakan ni. So kita pergi KK habis, kita pergi Tawau habis cheese, kita pergi Lahadatu habis cheese, Keningau, Labuan semua habis cheese. So masalah dia kat situ, bila kita tak ready, bila kita launch satu produk, kita tak ready semua benda tu, kita tak buat budgeting, kita tak buat stok, itu akan jadilah kita akan stuck kat situ. Bila dia stuck kat situ, momentum tim semangat tau. Tim semangat ni, macam aku nak hit 100,000, 50,000 bulan ni. Orang dah semangat tapi stok tak ada. Macam mana? Customer ada, demand tu ada, tapi barang tu tak ada. Sebabkan stok kita tak ada. So itu antara liku-liku lah, antara saya punya masalah-masalah yang saya jumpa selama saya berniaga. Itulah. Itu tak cerita lagi tentang finance, itu tak cerita lagi tentang licensing. Ada ramai orang buat berniaga, kami hebat, sales 50,000. Ada member-member saya lah, circle-circle saya berniaga ni. Ada buat sales 30,000, 20,000, 50,000, tapi license tak ada. So rugilah kat situ, sangat-sangat rugi. Yes. Cukai. Yes, orang tak faham tau tentang cukai. Orang ingat bila berniaga ni just fikir tentang sales, cari sales. Tapi bila kita buka satu syarikat, ada banyak benefit yang kita akan dapat sebenarnya. Kalau kita buat dengan cara yang betul. Tapi ramai orang tak faham benda tu. Yang dia fikir, hari ni aku jual, aku nak sales banyak ni. Satu saya cakap, bila kau fikir macam tu, belajar dulu untuk dapat jadi agent, belajar dulu. Macam mana flow, nak buat apa, lepas ni nak kena buat apa. Jangan main terjun buta-buta dalam tu. Macam tu. Yes, betul. Okay, so panjang lah jawapan tu. Tapi sebenarnya paling basic tadi adalah first tadi lah, cari ilmu. Cari ilmu. Kalau ada rezeki cari mentor. Mentor tak semestinya mentor yang kat luar. Ada je leader-leader, founder boleh jadi mentor. Yes. Okay. So yang untuk baru masuk, so malam ni kita ada Captain Cimo, founder Cimo Chicken, dengan tajuk dia buat sales 6 angka dari rumah. So kalau korang ada soalan, boleh je just drop komen je soalan korang. Macam yang Nazrina Nazir ni, tolonglah drop lah question, please lah. Syamira Atta ni, tolonglah Syamira drop lah question. Ini apa? Ini lead founder marah ni. Ni kawan-kawan.
Oh, kat awal. Ni bukan Ada senang soalan-soalan dapat lagi founder. tak? Ada soalan-soalan lagi tak nak tanya ke apa ke? Setakat pada audience belum. So kita go yang next. Uh, so macam tadi, macam tadi dah explain kot bagi, untuk soalan ni. Macam bagaimana nak dapat sales ataupun maybe sales channel lah kot kita. Kan, kita kan banyak sales channel kan. Untuk Cimo Chicken macam tadi, uh, dropship tadi kan, dropship Ha, lagi, kita buat social media distribution channel. Lepas tu kita ada buat collaboration dengan food delivery. Kita buat Food Panda. Kita ada Food Panda juga. Ah, So sales tu datang daripada situ. And then kita ada retailer. Kita ada juga buat retailer. Maksud dia hantar produk ni dekat satu kedai dan kedai tu yang jual kita punya produk. Setakat ni hanya tu sahajalah. Setakat ni hanya tu yang kita buat. Kita punya channel kita ada 3 lah sebenarnya. Ada 3. Tapi macam mana soalan tadi apa? Nak dapatkan sales. Sales. Kalau kita tengok pecahan sales Cimo Chicken, kita pecah kepada 3 dan of course yang paling tinggi ialah distribution channel kita, dropship dengan agent. So bila kat situ besar, kesilapan saya lepas pandang kat situ, lepas tu saya lebihkan kepada yang 2 ni. Jadi bila saya lebihkan kepada yang 2 ni, saya tak nampak pada yang agent tu, which is training. Saya kurang training. Maksud dia macam ni, bila dropship ni join, kita hanya buat benda yang kita tahu. Kita tak buat benda yang kita tak tahu. Yang kita tahu post. Tapi orang tak faham tentang emotional, kau kena buat ini, kau kena buat itu, tentang 3M, 4 kunci marketing. Orang tak faham benda tu. So it's good untuk kita belajar, tapi kalau kita tak guna, kita takkan tahu mana wrong dia, mana error dia. Kalau kita just belajar tapi tak buat. Yes, betul. So, Sales. sekarang pun dah banyak tempat nak belajar kan. Even sekarang Banyak. Clubhouse tu dah overloaded lah. Yes. Sangat-sangat banyak. Overloaded. Dengan orang Overloaded tak sharing. kedekut nak share ilmu, nak share tips, berniaga. Yes. Kalau saya boleh share satu kesilapan paling besar yang saya buat. Sila. Kesilapan yang paling besar saya buat, saya lambat untuk buat lesen perniagaan. Itu benda paling besar saya buat. So kita dah berniaga, kalau ikutkan dah 2 tahun lah. Masuk 2 tahun lebih. Tahun 2018. ketiga lah tahun ni. Tahun ketiga. Jadi dalam perjalanan tu, kalaulah saya buat lesen awal, kemungkinan besar tahun ni saya dah boleh buat pinjaman, saya dah boleh buat itu, saya boleh buat ini. Terlalu banyak government bantu, tapi kita tak dapat benda tu. Sebabkan licensing tak ada, itu tak ada. Jadi banyak error kat situ lah. So bila kita tak ada ilmu yang betul, so kita just main buat saja. So itu macam ni, macam kita langgar dinding lah. Kita langgar dinding. Buat cuba sendiri based on pengalaman sendiri. Tapi kalau kita belajar dari pengalaman orang lain yang dah jalan benda tu, contoh macam daripada KL kau nak pergi ke Melaka, kau kena lalu highway je senang. Kau tak payah nak lalu sini, nak lalu sana, nak masuk Negeri Sembilan dulu, nak keluar balik Batang Melaka, nak masuk sana, tak payah, susah. Jadi kau hanya perlu lalu highway, tapi kita tak tahu kalau orang tak bagi tahu. So benda tu kita kena belajar untuk kita tahu macam, benda ni aku kena buat ni, step ni. Sebab ramai tim saya yang dia dah tahu tau, saya dah bagi ilmu, tapi saya tak guide dia. First step kau kena buat apa, second step kau kena buat apa, third step kau kena buat apa. Diorang tak tahu, just buat benda tu, posting dalam kepala otak, nak duit. So mindset pun dah salah kat situ. So bila diorang hanya fikir tentang nak duit, tapi diorang tak faham apa cara aku nak dapatkan ni, macam mana flow dia, magic numbers dia berapa, ini apa. So itu ialah pendedahan yang saya rasa basic tapi perlu diketahui oleh semua orang. Sekarang sebab grant pun banyak juga from government. Yes. Alright, tak apa. Kita benda tu kena belajar lah kan. Kalau tak buat tak tahu. Betul.
Tapi sekarang dah settle lah. Lesen tu dah dapat lah. Alhamdulillah. Dah ada lah. Dah legal. Tidak kena saman kan. Ah, Tak lagi lesen tengok. Ini banyak seal ni. aduh, ini banyak sell ni. Ini dah 6 angka ni. Tak faham ni, tak ada lesen. Dah kena penalti kat situ. Aduh. Lagi teruk. Okay. So, dah sampai sekarang dah tahun ketiga. So, apa next plan? Sampai Next dia nak plan recruit. Okay, next plan insyaAllah sekarang tanggal March. 19 Mac. InsyaAllah 19. InsyaAllah dalam 2 minggu lagi kita akan launch satu kempen besar-besaran dan kita akan buat ni untuk seluruh Sabah insyaAllah. So kita akan buat frozen Cimo Chicken, which is kita mau fokuskan on Ramadan dengan bisnes yang akan, bila sebut tentang Ramadan dan Raya, bisnes yang paling booming, paling orang kata kemuncak dia ialah bisnes makanan F&B dengan bisnes pakaian untuk fashion. So dua bisnes ni ialah kemuncak dia ialah pada bulan Ramadan dan pada Hari Raya. So apa yang kita akan buat? Kita akan buat satu kempen besar-besaran, satu rumah, satu Cimo Chicken, dan kita akan buat rekrutmen di setiap daerah di Sandakan, di setiap daerah di Sandakan. Dan untuk Cimo Chicken kita akan upgradekan packaging so that sebelum ni kita tak upgrade lagi tau, kita tak markup produk lagi tau. Jadi maksud dia sekarang punya harga yang dari dulu kita tak markup lagi tau. Jadi saya kena markup produk tu tau sebenarnya. Nak cerita ni. Kita kena markup produk. Nak tak nak kau kena markupkan produk. So bila saya markupkan produk, of course kita kena bagi benefit ke orang supaya orang macam okay lah berbaloi dengan harga kita beli benda ni. Macam tu. So bila saya markupkan produk, of course saya nak bagi benefit dekat orang. So one of the things saya akan upgradekan packaging lebih macam ni. Macam Ayo lah, macam french fries, macam prank fries. Orang kata label produk. So daripada situ saya dapat wujudkan sistem agent. Jadi sebelum ni kita ada 500 lebih dropship, tapi kita susah sangat nak handle ke semua dropship ni. Dan itu ialah masalah yang saya nampak dekat diri saya. Kau satu orang kau nak handle 500 orang, itu bukan perkara yang senang. Akan ada yang perform, akan ada yang tak perform. Tapi yang tak perform ni sebab kau tak guide, kau tak pantau dan kau tak bagi report. Masalah report pun satu hal juga. Jadi dekat situlah masalah dia tadi. Apa cerita tadi? Lepas tu frozen. So kita akan main market Sabah, kita akan buat frozen dan kita akan more distribute. That's why kenapa kita tak main buka bazar. Kita tak buka bazar disebabkan kita nak main sistem frozen. So bila kita main sistem frozen, orang akan fikir nak berbuka tau. Ramai orang dia akan fikir aku menjual ni untuk, aku berniaga ni untuk berbuka, untuk orang makan untuk berbuka. Tapi kita switch, kita bertukar. Kita nak orang makan untuk sahur. Kita nak permudahkan urusan orang. Nak sahur kau dah tengah malam, mata dah ceni-ceni. Nak masak apa? Sayur itu, ini. So kita permudahkan, kita bagi yang ready made punya frozen. Tinggal goreng beberapa minit, dah siap insyaAllah. So itu apa yang kita akan buat for project for Cimo Chicken untuk Ramadan dan Raya ni. Lepas tu kita ada chips semua juga. Dan Alhamdulillah chips semua ni pun boleh tahan juga. Kita dah ada stokis dekat beberapa daerah dekat Sabah ni. Jadi kita akan teruskan. Tapi untuk projek akan datang ni kita target dapatkan 1000 dropship untuk 1000 dropship, 1000 team baru untuk di whole Sabah insya-Allah. Boleh. Tapi maksudnya tadi kan tadi saya ada sebut ada team juga kan kat Semenanjung. Ada, saya ada team kat Semenanjung. Jadi macam mana? Kiranya bahan mentah tadi sekarang bahan mentah dah ada dekat Sabah kan? Tak, untuk Semenanjung kita hanya fokus on chips semua sahaja. Packaging packaging chips semua, jadi kita hantar pergi ke Semenanjung untuk jual kat sana lah. Cuma masalah dia chips semua ni kita pakai popiah. So benda tu rapuh. So bila rapuh, shipping tu jadi masalah. Jadi lama jugalah R&D kita try untuk dapatkan terbangkan pergi ke Semenanjung. Sebab tu saya kata untuk masa sekarang ni kita tak fokuskan sangat, kita fokus on Sabah dulu. Kita fokuskan on Sabah. Orang kata kalau kita nak fokuskan satu Malaysia pun susah juga. So kita kecilkan kita punya scope, kita scalingkan kita punya audience untuk buat lebih kecil. So kita mau fokus on Sabah first
And then kita grow. Sebab Sabah, dia besar tau sebenarnya. Dia besar. Dia macam jarak dia dari satu daerah ke satu daerah macam daripada Melaka pergi ke KL. KL pergi ke Kedah. Kedah pergi ke Penang. So jauh jarak dia. So dalam jarak dia jauh tu banyak kampung-kampung. So why not kalau kita fokus on situ dulu daripada kau kena keluar ke KL, which is costing on shipping. Betul. Sabah tu besar. Besar. KK nak ke Sanakan apa semua tu. KK Sandakan 6 jam. Oh, 6 jam. Itu last pergi Sabah KK lah. KK dengan apa pulau-pulau. Pulau Gaya apa yang 5 pulau tu. Oh, sempurna dengan KK lah. Banyak pulau. Lama tak pergi Sabah ni. Pergi. Jangan tak pergi. Kita sebenarnya banyak approach. Ramai yang approach untuk buka setiap daerah. Ada yang nak jadi apa? Kata apa ni? Franchise untuk buka daerah, buka franchise. Tapi bila saya tanya dengan saya punya leader masa tu dengan Spire, dia kata buat lesson dulu baru buat apa ni? Franchise. Untuk franchise. Jangan buat dulu. So that's why kenapa saya tak just buat macam tu. Sebab nanti isu dia akan jadi tentang production, copyright. Tentang itu copyright. Yes, copyright. Jadi lagipun kita tak buat lagi My IPO untuk masa itulah kita buat lagi My IPO untuk Cimo. So orang boleh trademarkkan, orang boleh tiru betul-betul macam tu je. So kena register lah benda tu. Itu pun orang tak faham. Yes. Ramai orang tak tahu tentang register, trademark apa benda tu. Nice sharing. Thank you Farah sudi dengar sharing daripada saya. Farah Naila. Kita punya guest ni dari Sabah ya. Untuk siapa yang alright. So kita lagi dalam 7 minit. So maybe kalau dalam audience ni mungkin nak rasa yang menu tu baru sebab Semenanjung boleh dapat cik semua saja kan. So ataupun orang maybe ada orang Sabah nak jadi dropship ke ataupun nak join campaign, macam mana diorang nak cari? Okay. Kalau untuk kita akan start buka pada Ahad ni tanggal 21, kita akan start buka untuk kempen satu rumah satu Cimo Chicken ni pada Ahad ni insya-Allah. So start daripada Ahad sampailah tanggal bulan 4, 16 bulan 4 first Ramadan kita akan dapatkan dropship lebih lah, kurang lah. Kurang jangan, lebih biar. So itu kita punya planning dan kita dah ada partner untuk setiap daerah. Pada masa ni kita ada Tawau, Sampurna, Lahadatu, KK, Labuan. So kita ada beberapa tempat ni untuk central hantarkan kita punya apa ni frozen untuk untuk didistributekan kat sana. Oh, lupa nak cerita. Kita base kat rumah tau. Walaupun kita dah ada license, ada ni, tapi kita masih base kat rumah. Jadi untuk akan datang pada tahun ni, lepas Hari Raya insyaAllah, perancangan dalam bulan 7 atau bulan Ogos, tempat dah tengok, tempat dah apa. Kita Cimo Chicken akan buat satu central kitchen, berkonsepkan ghost kitchen. Kita tak buka restoran. Saya fahamkan sedikit apa tadi? Macam memasak. Yes, macam memasak. So saya ceritakan sikit apa perbezaan ghost kitchen dengan restoran. So bila saya nak buka restoran, saya gebang lah nak cerita. Nak cerita, huha nak cerita, Cimo Chicken akan buka satu restoran, kita akan buka ini. Lepas tu bila saya, alhamdulillah sekarang saya ada mentor, saya ada direct coaching dengan Sifubat. Saya buat dengan Sifubat. So dia kata bila kau fokus on dropship, kau nak buka satu restoran, so dia game yang berbeza. Bukan game yang sama. Sebab kau cerita tentang tarik trafik. Sekarang ni kau dah ada untuk dapatkan trafik tu besar luas. Kenapa kau kena nak buat restoran? So, saya kata takkan tak buka restoran. Dia kata buka kitchen yang buka satu tempat yang berkonsepkan ghost kitchen, bukan restoran. Kata macam ni ghost kitchen ni? Ghost kitchen
Sebab ini masalah yang orang tak tahu, bila kita buka restoran, costing kita akan tinggi. Expenses kita akan tinggi. Jadi itu masalah-masalah yang ramai founder-founder restoran hadapi. Tapi sekarang ni kita ada guna sistem distribution channel. Jadi just fokus kat situ, kau buka satu central kitchen untuk keluarkan produk tu, so that orang kata dia tak virtual lah, dia nyata lah, orang nampak lah kedai tu. Dan kau kena buka ni di setiap daerah pada tahun ni sekurang-kurangnya 4 daerah. Itu saya punya goals lah. Goal saya sekurang-kurangnya 4 daerah kita buka, so that kita boleh duplicate benda ni yang kita buat kat Sandakan ni. Dekat KK kita boleh duplicate benda ni dekat Lahdatu, dekat Tawau. So benda tu, yes, so kita boleh buat benda tu lebih besar target market kita. Yes. Tapi bottom line is, foundation kena strong. Kau kena faham macam mana nak handle team, kau kena faham tentang production, tentang kau punya costing, kau kena betul-betul kira, kau kena make sure yang duit tak bocor, kau punya financial pun tak lebur lagi macam sebelum ni. Sangat-sangat banyak masalah yang saya hadapi. Memang orang kata proses belajar. Yes. Muda lagi. Muda lagi. Right. Betul tak itu IG tu? Cimo Chicken. Yes, betul. Alright. HQ. Okay. So untuk audience kalau ada soalan boleh tanya. Kita tinggal dalam 3 minit lagi. So okay lah, mungkin boleh cerita. Ni tadi dah cerita sikit, mungkin boleh tambah lagi kot. Cabaran business time COVID. Okay, Cabaran boleh business sikit time COVID. Satu point lah apa yang paling mencabar. Cabaran time COVID. Delivery ataupun stok. Bahan asas. Stok sangkut. Sebab kita setiap seminggu kita akan pakai 35 kilo cheese seminggu. Jadi bersamaan dengan satu hari 7 kilo lah, 7 kilo cheese. So satu guni bersamaan dengan 25 kilo cheese. 25 ke 28 lebih kurang. So seminggu kita kena pakai 2 guni. So satu guni harga dia RM890, RM90 lah, RM900 lah cerita dia. So pada cheese sahaja kat situ dah ada RM1,800 cheese sahaja cost. So kalau satu hari production kita tak cecah 1,800, so benda tu dah lose sebenarnya. Sudah lose. So game dia kau kena touch 2K satu hari. So kalau satu hari 2K, darabkan dengan kita berniaga 6 hari. So 2K darabkan dengan 6 hari, skor ada berapa tu? 12,000. 12,000. So 12,000 darabkan dengan 4. So ada 24, 36, 48. Kau ada 48,000 sekurang-kurangnya pada bulan tu. Kalau kau main 2K. Jadi itu untuk cheese sahaja tau. Kita tak cerita tentang box, kita tak cerita tentang expenses, ayam. Sebab sekarang ni ayam kat Sandakan dah naik harga. Kalau sebelum ni orang kata kampung-kampung punya supplier dia boleh bagi saya RM9 sekilo. So benda tu sangat-sangat susah kau nak jumpa. Tapi sekarang paling murah dekat Sandakan orang boleh bagi RM13 sekilo. So nampak tak gap dia? 9, 13. So nak tak nak kita kena upkan game. Yes, kita kena markupkan produk, kita kena markupkan price, tapi dengan value. So itu liku lah bagi saya, itulah liku dia. Kalau untuk team, biasalah dropship kan, satu orang dropship, dia tak fokus pada satu, dia akan buat beberapa produk dia. Sebab dropship, memang tugas dia dropship buat macam tu. Kalau founder, hati dia macam tak strong, dia akan maki tau. Saya terfikir nak pernah maki orang, kau buat produk banyak, macam mana nak laku cuma chicken? Contoh macam tu. Tapi bila saya faham balik, saya fahamkan game tu, orang pun nak juga dapatkan income untuk setiap hari tau. Tak fokuskan pada satu. So itu ialah masalah pada dropship yang dia tak nampak. Kenapa aku berniaga? So kita sebagai founder tak boleh nak marah orang buat apa dia pun itu kelebihan dia, itu macam ni cara dia berfikir. So kita as a founder, kita kena tunjukkan value, kita kena tunjukkan benefit yang kenapa orang kena stay